Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kitab kita iaitulah Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim. Dalam perbincangan yang terakhir ini, iaitulah yang ke-130, bab yang ke-130, Fadlut Tasbihi Wat Tahmidi Wat Tahlili Wat Takbir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Itu dia panggil betapa besarnya kedudukan zikir ini. Jadi tengok di sini apa maksudnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, boleh baca kita? Kau tak payah nak baca. Coba kata subhanallah wa bihamdi. Payah. Mudah pada rasanya, pada kira-kiranya mudah, tapi hakikatnya payah. Tidak, hakikatnya payah. Payah nah? Sebabnya kalau kita tanya hari ni, minta akad tangan, berapa orang yang baca petang ni subhanallah wa bihamdi? Ramai kata ramai, agak-agak senyum lain macam dia panggil. Tak apa ramai. Jadi benda tu mudah ya dia, tak payah hafal, dia memang ingat subhanallah wa bihamdi. Siapa tak ingat hal ni? Subhanallah bihamdi, semua orang ingat tak? Hak buta pun ingat, hak tuli pun ingat. Tuli tak tahu lah, hak bisu tak nak sebut lagi. Mana yang mudah sangat ingat dia tu. Tetapi yang jadi masalah kita hari ni, tak nak baca tu. Yang payahnya. Maksudnya apa maksud dia tu? Maha suci Allah dan baginya segala kepujian, subhanallah bihamdi tu. Kita baca zikir ini subhanallah bihamdi setiap hari sebanyak 100 kali. Berapa kali baca? 100 kali. Dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di laut. Jadi Allah Ta'ala akan hapus kesalahan kita yang tak terlibat dengan dosa lah, dosa besar, dosa-dosa yang biasa ini, kesilapan-kesilapan teknikal orang panggil ni, yang kita tidak sedar, maka dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi bacaan ini subhanallah bihamdi kita telah masukkan pada bacaan nombor 93 dalam bacaan pagi dengan petang. Jadi supaya kita jadikan dia tu zikir waktu pagi. Nak suruh ingat. Kalau kita tak jadikan zikir, boleh jadi kita terlupa dengan bacaan ini. Sedangkan kelebihannya begitu besar. Siapa kata subhanallah bihamdih ni 100 kali, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis yang seterusnya, bacaan yang ke-255, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala 255. Coba ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Payah juga ni. Hak ni pun mudah juga ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia kata? Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan baginya kepujian, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kita baca doa ni, zikir ni berapa kali? 10 kali. 10 kali kita baca. Baginya pahala seperti mereka yang memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kecil ke besar pahala? Merdeka keturunan Nabi, bukan merdeka seperti kita ni.
yang keturunan yang kita biasa saja. Jadi siapa dia nak merdeka 4 orang keturunan Nabi Ismail, pahala dia nya, maka bacalah doa ni, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kemudian bacaan yang ke-256, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tengok. Maksudnya 2 kalimah yang ringan di atas lidah. Lidah nak kata mudah, berat di atas neraca timbangan. Lidah kata mudah, sambil tidur boleh, sambil berdiri boleh, sambil berjalan boleh. Jadi adalah keadaan apa saja pun kita boleh kata. Walaupun dia mudah, ringan di atas lidah, tetapi tapi apa? Berat di atas neraca timbangan. Bila ditimbang bacaan ini di dalam neraca amalan, berat dia. Dan 2 kalimah ini juga disukai oleh Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tengok ni, 2 kalimah yang tanda itu ringan atas lidah. 1. Yang kedua, berat di atas neraca timbangan. Yang ketiga, dikasihi, disukai oleh Tuhan Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Ini 2 kalimah yang kita nak baca ni, 3 darjat kelebihan dia. Apa kalimah itu? Kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ni pun payah juga nak kata. Kau mudah. Payah juga. Payah juga, sebab tu tak baca. Kalau senang terus mesti kita baca punya dah. Jadi bila payah tu, jadi tak bacalah kita. Kesian tak kesian kepada kita? Kesian. Nabi kata 2 kalimah yang ringan atas lidah, tapi berat sekali dalam neraca timbangan. Tapi kita sayang nak baca, kerana bimbang takut berat neraca timbangan kita. Kau tak bimbang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, baca hak ni setiap masa dan waktu, kerana itu kelebihannya sangat besar. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Mudah sangat bacanya. Mudah ke payah? Cuba kata subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jadi ada setengah orang itu dia baca subhanallah wa bihamdihis, jadi macam mana his? Tak ada his. Ada juga setengah-setengah masyarakat kita ni tak tahu, dia ambil, dia baca mana subhanallah wa bihamdihis, subhanallah. Subhanallah wa bihamdih, berhenti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Biar ada makhraj dia, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau tidak dia jadi pelik, subhanallah wa bihamdihis, ni apa pula his, mana pula his? Tak, bila kita tidak tengok, tak teliti baris tu, kita dengar je orang kata tu, jadi ya kopi tu, ya zikir tu. Jadi masalah. Main kopi. Jadi tengok ni, 2 kalimah yang ringan tetapi besar usulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 257 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Allahu akbar. Maksudnya, sesungguhnya aku membaca, baca sekali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini payah ke senang? Payah juga nak baca ni. Sebab apa payah? Dalil payah ni sebab tak baca. Nak baca dia mudah benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir-zikir ni kita tukar. Sekali subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, tukar pula la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi kita tapan, kita bilang dengan tangan kita ke 100 kali hak ni, tukar pula 100 kali ni. Tak ada kerja kita.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar ni, biarlah duduk di mulut kita. Tak makan, inilah bacaan dia. Tak tidur, inilah bacaan kita. Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Kena boleh. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku membaca 4 kalimah ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ini, lebih aku suka dari semua yang disinari oleh matahari ke atasnya. Banyak kau sikit benda-benda yang disinari oleh matahari. Banyak sikit. Banyaklah, kecuali hak duduk dalam laut barulah. Hak duduk dalam tanah, hak tu tidak disinari oleh matahari. Tapi benda hak kena sinar matahari ni terlalu banyak. Bukit, bukau, gunung kan semuanya sinar matahari. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, lebih aku suka, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada aku milik benda yang disinari oleh matahari ni, lebih aku suka. Maksudnya ahabbu ilayya minad dunya. Boleh baca hak ni lebih baik, lebih aku suka daripada aku memiliki dunia ni. Dunia lah hak kena suluh ke matahari ni. Kenapa? Kerana bacaan ini membawa ke tangga-tangga akhirat, yang darajat yang begitu tinggi dalam akhirat. Jadi bila satu benda ni boleh bawa ke akhirat, maka dia lebih baik daripada dunia. Ingat tak ingat bacaan kita ni? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak ada hak payah ni. Malam ni kita belajar semua mudah lah kau. Bacanya mudah, tapi payah dari segi pelaksanaannya. Tidak payah kan? Dalil payahnya, tak ramai orang yang membacanya. Sebab tu orang panggil pukul maut, dia panggil lagu. Yang ke-258 apa bacaan pula? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu lemah untuk melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Berat ni soalan Nabi kita ni. Nabi tanya, hei umat Islam, apakah kamu lemah nak baca buat kebajikan setiap hari itu 1000 kebajikan? An yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Kita nak boleh satu hari 1000 kebajikan. Boleh ke tak boleh? Kalau kita nak pergi buat kebajikan biasa ni memang payah. Nak bagi makan orang lagi, nak bagi minum pada orang tu baru 2. Tolong orang pergi ziarah orang sakit 3. Habis bantu orang susah 4. Apa lagi? Mayat jenazah 5. Nak dapat 1000 kebajikan dalam masa sekejap, sekelip mata. Mana yang payah ke sana? Tidak payah kalau kena cara dia ni. Tengok Nabi kata apa ni? Apakah kamu lemah untuk melakukan 1000 kebaikan? Bukan sikit, 1000 kebaikan setiap hari. Lemahkah kamu nak buat? Jawabnya lemah ya Rasulullah kalau tak ikut peraturan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ikut peraturan, lemah ke tak lemah? Tak lemah. Lemah apa lagi ikut peraturan? Itu dipanggil ikut peraturan, itu jadi tak lemah. Kalau tak ikut peraturan jadi lemah. Apa kita nak buat? Salah seorang dari sahabat radhiyallahu taala anhum yang ada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami boleh melakukan 1000 kebaikan itu?" Hebat sahabat ni. Sahabat radhiyallahu taala anhum, bila dia dengar tawaran istimewa, dia akan tanya balik, "Ya Rasulullah, siapa dialah tak nak buat 1000 kebaikan dalam masa yang begini sekejap, dalam masa satu hari, kulla yaumin, setiap hari?" Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami nak mendapat, nak boleh 1000 kebaikan setiap hari ni, bagaimana cara dia?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanah aw yuhattu anhu 1000 khati'ah. Dengar ni. Dengar baik-baik jawapan ni. 1000 kebajikan ni. Ucaplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Payah juga ni pun. Payah juga. Subhanallah ni payah juga nak kata. Kalau payah lagi tu orang panggil habis modal lah tu. Habis modal. Mana bila habis modal, bengkrak lah kita ni. Bengkrak dengan siapa?
Dengan Allah, bankrupt di akhirat. Atas dunia ni hebat lagi tanya. Tapi di akhirat orang panggil orang bankrupt. Subhanallah, sepatah kalimah. Tak boleh nak kata lagi. Apa jadi? Ucaplah tasbih subhanallah 100 kali. Nescaya ditulis baginya 1000 kebaikan. Atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Hebat tak hebat kalimah ni? Besar. Bila kita kata subhanallah. Apa jadi? Diberi pahalanya 100 kali kita kata, dia beri kebajikan kepada kita 1000 kebaikan. Atau dihapuskan daripada kita 1000 kesalahan. Boleh kata? Biar kita kata sentiasa. Mulut kita ni tak berhenti-henti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak kira. Waktu mana? Semua siap waktu. Duduk jalan apa kata, atas kereta kata, atas bas ada, atas motosikal ada, basikal pun kat naik, kata juga subhanallah. Jadi kita gililah. Yang tadi yang lengkapnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hak tu penuh dah. Hak ni satu-satu pula kita pisah. Subhanallah, subhanallah. Yang tak bolehnya pergi ambil ekor saja. Ada juga orang berzikir sekarang ni Allah Allah saja. Itu tidak waris. Allah Allah Allah, maka sebeh dia tu main Allah Allah Allah. Itu tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir lagu tu tak ada. Ada dia kata ada sahabat berzikir. Waktu kena seksa sahabat tu. Kan dia kata ahad ahad ahad. Apa dia tu? Bila ahad ahad. Jadi Allah Taala dia kata oleh kerana bila kata ahad ahad, apa salah kita kata Allah Allah? Tuan kena ingat, waktu bila tengah seksa dia apa ni dikena oleh itu, dia kata ahad ahad tu, adakah lagi peluang dia nak mengucap panjang-panjang la ilaha illallah? Tak ada, sakit, dia tengah sakit, keluar daripada mulut dia ahad ahad Allah, itu pun hebat dah. Jadi kita kena kata paling kurang pun kita kena kata subhanallah. Jadi kalau kalimah mufradah, mana kalimah lafaz Allah saja tu, tidak ada zikir yang waris pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang tua-tua kita duk buat, tapi hak mari pada Nabi nya riwayat lagu tu tidak ada. Tidak ada Nabi kita duk zikir Allah 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 dah. Dia zikir sama ada la ilaha illallah ataupun subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi kita kekalkan hak original yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama, lebih baik, lebih sempurna. Kerana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia ni ada orang lain kita boleh ikut secara mutlak lain pada Rasulullah? Jawabnya tidak ada. Kalau orang kata ada lagi orang boleh ikut lain pada Nabi, orang ini hebat benar. Kita pun nak kata apa lagi? Tak boleh kata apa dah. Jadi siapa dia kata subhanallah 100 kali, orang ini dapat kebajikan 1000 kali setiap hari. Jadi kaya tak kaya kita? Tu kalau kita kata sekali. Kif kalau kita kata 1000 kali. Paginya subhanallah 1 kali, duduk sekejap subhanallah 1 kali, setiap hari kita kata 1000 kali. Kalau 100 dapat 1000. Kalau 1000 kali dapat 100,000. Kau dapat 10,000. 100,000 dapat. Allahu akbar. Kaya tak kaya? Kaya. Dia kita jadi jutawan zikir. Nak jadi jutawan duit tak ada masa dah kita. Ada masa lagi. Nak ada masa mari mana lagi mengatuk dah ni. Ibarat orang tua-tua kalau matahari kat waktu asar dah ni. Tahu waktu asar? Matahari petai jemur kain pun tak kering dah. Dah, jemur padi orang panggil tak kering. Jemur kain tak kering dah. Ini istilah orang tua-tua hok ngatuk-ngatuk dah ni. Inilah puak kita ni. Kebanyakannya sudah tua dia. Mana waktu sudah gelap. Jadi basuhkanlah lidah kita dengan bacaan subhanallah subhanallah subhanallah, biar kita boleh beribu-ribu sekali insya-Allah. Yang seterusnya iaitulah 259, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allahu akbar. Sesiapa dia kata, tengok dalam buku kita ni, sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ayat tukar-tukar ya. Tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hak ni ikut sekali. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Kata hak sani tu apa jadi? Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah,
nescaya ditanam baginya sepohon kurma dalam syurga. Dalam hadis lain panjang cerita dia. Dalam hadis lain dia kata apa? Syurga tu asalnya diberi kepada orang itu, dia kata apa? Bumi dianya qi'an. Bumi syurga sekarang ni kosong. Kosong, tak ada pokok. Tak ada landscape. Istilah orang panggil tak ada landscape sekarang ni. Kosong. Bumi kosong. Jadi bila kita baca subhanallah wa bihal azim wa bihamdihi ni, kita seolah-olah kita tanam sebatai pokok setiap kali kita berzikir ada pokok kita tanam. Jadi insya-Allah taala kita sama-sama jumpa dalam syurga esok. Kita harap kita semua ni duduk dalam syurga insya-Allah. Bila kita pergi ziarah syurga kawan kita tu, macam mana awak punya ni? Tak banyak landscape ni. Pokok-pokok tak banyak ni. Nampak sangat dia tu kurang zikir lah tu. Jadi kita nak suruhnya subur. Kawasan kita cantik. Boleh masuk syurga semua. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala boleh masuk syurga. Tapi subur tak subur. Cantik tak cantik. Macam rumah kita lah juga. Ada rumah orang itu penuh dengan pokok-pokok. Pokok tanaman, pokok bunga ke pokok apa. Ada juga rumah orang itu penuh juga dengan pokok apa? Pokok rupu. Tak kira tu. Ada juga penuh dengan sampah pun ada. Jadi itu dia panggil seorang itu persiapan kita. Nak suruh subur kita punya syurga bahagia kita tu cantik. Macam nak buat? Naklah kita baca subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sekali kita baca, sepohon pokok telah ditanam di situ. Ini panggil apa ni? Jadi ada cerita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi kita jumpa dengan Nabi Ibrahim di langit waktu Mi'raj. Baru ni sibuk orang duk cari hak merah kan. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu salam aku. Ibrahim kira salam ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Cerita kepada umatmu bahawa surga-surga itu buminya cantik, buminya baik, airnya pula manis. Tapi dia qi'an. Qi'an ni apa dia? Dikata bumi kosong. Bumi yang tidak ada tumbuhan. Jadi macam mana kita nak tak ada pokok. Jadi bila kita tak ada pokok, apa kita nak buat? Kita naklah kena baca subhanallahil azim wa bihamdihi, maka seolah-olah kita telah tanam sebuah pokok. Yang ke-26 260. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Qais. Tanda kat tepi itu Abdullah bin Qais, iaitulah Abu Musa al-Ash'ari. Kalau orang tanya siapa dia Abdullah bin Qais, jawabnya Abu Musa al-Ash'ari. Dan biasanya dalam kitab-kitab hadis dia tak sebut nama Abdullah bin Qais. Yang dia sebutnya nama Abu Musa al-Ash'ari. Wa an Abi Musa wa qala Abu Musa. Jadi bila sebut Abu Musa al-Ash'ari, nama dia apa? Abdullah bin Qais. Tanda situ. Jadi satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Abdullah bin Qais. Nabi kata apa? Ya Abdullah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Qala qul la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Tengok makna dia apa? Jadi Nabi kita tanya, wahai Abdullah bin Qais, iaitulah Abu Musa al-Ash'ari, hendakkah aku tunjukkan kepadamu perbendaharaan syurga? Allahu akbar. Nak tunjuk kepada dia kanzun di perbendaharaan syurga. Ni apa dia benda? Apa benda kanzun ni? Jawabnya mahu wahai Rasulullah. Mestilah dia akan jawab mahu. Kalau kena kita akan jawab ya Rasulullah, nak lah, apa tak nak pula nya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak gedung syurga, ucaplah kata semua, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara zikir-zikir yang kita kena baca setiap masa. Kita tak terikat waktu ni.
Ada pun zikir yang kita baca pagi petang itu terikat dengan waktu. Hak ni hak tak terikat dengan waktu. Baca tengah hari lepas zuhur boleh, malam boleh, petang boleh, pagi boleh, dia panggil tidak ada waktu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tanda bacaan-bacaan ni semua waktu kita baca habis dah, kita baca zikir pagi, kita zikir petang habis, tambah pula dengan zikir ni. Jadi ataupun waktu tidak waktu pagi petang, waktu tidak waktu pagi dan tidak juga waktu petang, maka kita baca zikir mutlak ni, yang zikir yang tidak terikat dengan waktu. Ni cantik. Jadi siapa dia nak berpenghadaan dalam syurga, maka hendaklah dia baca doa ni. Doa ni memang doa kuat. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, Nawawi kata apa? Ya hebat sangat doa ni, kata apa? Sababu zalika, sebab apa jadi gedung syurga nah, la haula wala quwata illa billah ni, kerana apa? Kerana annaha kalimatus islam. Kalimah yang kita ucap ini menunjukkan kepada istislam, serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku tafwidun ila Allah, serah segala masalah kita ni kepada Allah. La haula wala quwata, tidak ada kedaya upaya, tidak ada kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak kita rendah kepada Allah Taala, kita serah diri. Wal i'tiraf bil iz'anillah, kita mengakui dan kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuji, dipuja, yang mempunyai kekuasaan untuk membantu kita kecuali Allah. Maka dengan itu kita tahulah kehebatannya baca la haula wala quwata illa billah. Jadi bacaan ini hebat lakon. Baca la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ni ada bacaan ni dalam kitab sudah ada. Tetapi masa tak cukup. Masa untuk kita nak hurai satu-satu ni tidak mempunyai masa. Jadi kita pilihlah insya-Allah satu masa depan kita akan pilih tajuk-tajuk tertentu ni, kita akan baca pada malam-malam tertentu. Malam ni tajuk dia nak bicara tentang la haula wala quwata illa billah, tak usah bicara yang lain. Baru kita akan rasa kuat, kita akan rasa kita begitu semangat untuk memahami bacaan-bacaan yang besar ini. Yang ke-261 baca dia apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala 4 kalimah. Ingat boleh. Ingat baik-baik. Bacaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada berapa? 4 kalimah. Kata sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tengok 4 kalimah ni apa dia kelebihan dia? Kata dalam sini, Maha suci Allah, terjemahannya, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha besar. Jadi kata Nabi, wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tanda baik-baik situ, letak bintang kat situ. Tiada masalah, maknanya tidak mengapa. Mana-mana yang kamu mulai salah satu daripada nyua dan diikuti dengan yang lain. Sama ada kita bertukar, kita sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, dia kata tidak jadi masalah. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, yang mana dulu kamu mula tak jadi masalah. Tukar pun tak apa. Allahu Akbar dulu. Kita baca Allahu Akbar 1 kali. Lepas tu subhanallah 1 kali. Allah la ilaha illallah. Jadi tidak jadi masalah pertukaran. Tapi kalau kita ikut tertib yang Nabi kita baca ni, lagi cantik. Sebab itu yang dipilih oleh Rasulullah. Tapi oleh kerana Nabi kita benar di sini, tiada mengapa. La yadurruka, mana tidak jadi masalah, mana-mana yang kamu nak mula dulu. Jadi di sini dalam hadis ini ahabbul kalam, ucapan yang paling disuka, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi kata apa? Coba tanda di tepi tu. Wa hadza mahmulun ala kalamil adami. Kata-kata ini dia letakkan kepada ucapan yang keluar daripada anak Adam. Subhanallah, itu mana hak ni, hak comel sekali. Hak Nabi buat. Wa illa fal Qur'anu afdal minat tasbih wa tahlil mutlaq. Kalau tidak, Al-Quran itu lebih afdal daripada tahlil dengan tasbih yang mutlak ini. Jadi
kata di ulama, kita tak bukan kata ini kelebihan ini di kalangan zikir-zikir yang diambil daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada lagi zikir-zikir yang kita jumpa dalam buku-buku tu, ada buku sekarang ni banyak buku-buku zikir yang dibaca oleh orang tua kita. Siapa dia baca zikir ni mengatasi Al-Quran 10 kali, 50 kali, maka kita tahulah bahawa itu bukan mari daripada Nabi. Itu adalah kata-kata yang tidak diakui, yang tidak tahu sumbernya daripada mana. Jadi kerana apa? Kerana Imam Nawawi kata hak Nabi sendiri sebut ni sebaik-baik kalimah yang disukai oleh Allah Ta'ala, 4 benda ni maksudnya kalam manusia, kalam Nabi SAW. Tapi nak banding dengan Quran tak boleh banding, kerana Quran lebih hebat, lebih afdal lagi. Maka di situ kita faham lah. Kalau ada mana-mana orang yang mengata, sama dalam kitab atau dalam buku atau dalam apa, yang berkata bahawa zikir dia ni lebih baik daripada Quran, maka kita tahulah bahawa orang tu bercakap tidak ada fakta yang baik daripada Nabi SAW ataupun daripada mana-mana. Kerana tidak ada orang yang boleh hebat, yang lebih berhak, yang lebih hebat daripada kalamullah. 262. Seorang Arab Badui. Dengar cerita orang Badui ni. Seorang Arab Badui datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui mari dia kata apa? Faqala allimni kalaman aquluhu. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya satu ucapan yang akan saya ucapkan. Dia mari, orang kampung ni mari nak belajar, nak mengaji dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni, ajar kepada saya satu ucapan yang boleh saya kata. Nabi kata apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ikut semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Maksud baca adanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Allah yang maha besar lagi agung, segala pujian sebanyaknya bagi Allah. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi bijaksana. Itu maksud dia. Jadi bila Badui ni Nabi kita ajar suruh baca doa ni, dia kata apa? Kata orang Badui tersebut, ucapan itu untuk Tuhanku. Sedap juga dia. Dia kata, ya Rasulullah, hak saya ucap ni untuk Allah, aku puji Tuhan belakang. Habis? Mana untuk diriku? Hak untuk saya mana? Ini untuk Tuhan, untuk saya mana? Sedap juga orang ni tidak? Cerdik dia tu. Soalan dia, mana pergi aku? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi dia kata apa? Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Jadi pandai juga dia cakap tak. Dia tanya mana gia saya ni. Nak bagi itu hak Allah, mana hak saya? Maka dikatakan itu. Jadi tengok nota kaki di bawah tu, 297 dia panggil footnote, nota kaki bawah.
hadis itu hadis riwayat Muslim, tambahan daripada riwayat Abu Daud. Dia kata apa? Apabila orang Badui tersebut pergi, bila orang Badui itu pergi, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya telah penuh. Nabi kata apa? Sesungguhnya telah penuh kedua tangannya dengan kebaikan. Jadi bila orang itu pergi, Nabi kita puji dia. Nabi kita ni dia tak mau juga puji di apa ni? Tak mau puji di depan. Maka Nabi kita puji dia di belakang. Nabi kata laqad mala'a yadayhi minal khair. Telah penuhlah kedua-dua tangannya dengan kebaikan. Sebab dia mari belajar betul-betul nak belajar. Dia mari jumpa Nabi, Nabi ajar terus dia beramal. Kita hari ni belajar, balik simpan. Esok beli buku lagi. Buku sampai bertambah-tambah di rumah. Buku zikir. Setengah orang itu peminat buku zikir. Dia kata saya ni jumpa buku zikir semua saya beli. Bila kita tanya dia, bila saya bacanya? Saya beli tu bila saya baca. Dia terbaca nanti dulu, beli dulu. Tak mau. Kita naknya baca dulu, tak beli tak apa. Perisai Muslim ni kalau tuan-tuan tak mau beli tak apa. Yang pentingnya baca doa tu. Bila tak ingat, tak pandang, pasal kena beli juga lah. Gitu ya cerita dia. Ya insya-Allah. Yang ke 263, apa kelebihan dia kata 263 tadi? Apabila seorang lelaki memeluk Islam. Bila orang itu masuk Islam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarnya sembahyang. Nabi kita ajar dia sembahyang dan menyuruhnya berdoa dengan kalimah ini. Tengok. Mula-mula masuk Islam, Nabi kita tak suruh pergi potong dulu. Jadi ada setengah tempat kita ni, bila orang nak masuk Islam kena pergi potong dulu. Lepas mengucap tu bawa dia pergi potong baru pergi sembahyang. Tak. Potong lah tapi solat tu dulu. Nabi kita kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah. Nabi kita ajar sembahyang dulu. Thumma amarahu an yadwa biha ula'il kalimat. Tengok ni. Dia kata apa? Apabila seorang laki-laki memeluk Islam, Nabi SAW mengajarnya sembahyang. Bila ajar salat dan menyuruhnya berdoa dengan kalimah ini. Kata sekali kita. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Maksudnya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kasihanilah aku, berilah petunjuk dan kesejahteraan kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Ini kita minta dengan Allah SWT semua itu. Ada dari riwayat lain yang disebut, tengok ni, nombor 2298 di bawah tu. Dalam satu riwayat, kerana bacaan tersebut menghimpunkan bagimu, baik salah saya tak tahu, bagimu sebaikan dunia dan akhirat. Jadi bila kita kata lagu ni, maka dia telah terkumpul di sana, dunianya, akhiratnya berkumpul dalam apa yang kita minta. Mana tak berkumpulnya? Ighfirli, minta ampun. Irhamni, rahmat. Warzuq, wahdini, pimpinan. Wa'afini, maaf pada saya. Warzuqni, rezeki. Kan semua ada, dunia ada, minta rezeki baik, minta ke apa, jadi akhirat pun ada. Yang ke-264, inna afdalad du'a alhamdulillah wa afdaluz zikri la ilaha illallah. Tengok ni. Makna dia apa tu? Sebaik-baik, yakni seafdal doa, iaitulah alhamdulillah. Ini kita kata alhamdulillah, doa. Segala puji bagi Allah. Dan sebaik-baik afdal zikir itu, sebaik-baik zikir itu apa dia? La ilaha illallah. Pasal itulah kita nampak tutup lubang kita ni bila dia berzikir, afdaluz zikri la ilaha illallah. Tak syarat dikira ramai-ramai. Tak payah tukar gia masuk gia 5. Afdaluz zikri kita baca seorang kita pun tak apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah zikir kita. Jadi di masyarakat kita hari ni dia panggil masyarakat ikut orang. Kalau tu imam zikir, dia zikir. Tu imam tak zikir, dia pun tak zikir juga. Tak mahu kita. Kita nak masyarakat yang berdikari. Tahu mana berdikari?
Orang tak berzikir, kita berzikir. Tok Imam zikir pun, kita zikir juga. Ini nak macam tu. Ni tidak. Kalau Tok Imam tak zikir dia. Kalau Tok Imam tak zikir ke tak zikir? Tak lah. Pakai sudah sekali dengan dia. Yang tak tahan laginya, Tok Imam zikir, dia tak zikir juga. Hati yang tak tahan. Dia buat juga. Ini dia panggil salah lah. Bukan salah ibu mengandung dah tu, salah belakang dah tu. Salah habis. Mengandung susah dah ni dia panggil. Jadi kita ingat sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, sebaik-baik afdal doa alhamdulillah. 265 al-baqiyatus salihat. Tengok. Apa makna al-baqiyatus salihat? Kalimah-kalimah yang baik dan amalan-amalan yang baik itu ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Habislah ni. Semua yang kita baca tadi daripada awal. Subhanallah ada. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ada. La haula wala quwwata illa billah ada. Jadi bila kita baca hak ni, nama dia al-baqiyatus salihat. Jadilah dia tu amalan-amalan yang saleh, kalimah-kalimah yang baik yang dituntut dengan kalimah ini keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil al-baqiyat as-salihat wa yabqa li sahibiha ajruha abadan. Maka kekallah pahala itu kepada orang yang membacanya selama-lama. Boleh baca tak boleh baca kita? Boleh dah lah tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habislah kita dalam bab kita bertasbih, dalam bab kita bacaan-bacaan yang dibaca pada waktu-waktu tidak ada waktu. Mana bila-bila waktu kita boleh baca bila-bila. Sebab apa tuan-tuan? Karena kita hidup atas dunia ini sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia ni kena laknat. Mal'unu ma fiha, dilaknatkan benda-benda dalam dunia ni. Dalam dunia ni kena laknat. Illa zikrullah wa ma walahu. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah Taala dan seumpamanya. Jadi kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tua dengan muda ni tak mau kena laknat, apa yang kita kena buat? Berzikir kepada Allah Taala banyak-banyak. Ni tak tahu hanya masuk dalam kereta dengar lagu, balik rumah tengok TV, bila nak berzikir? Tak ada peluang nak berzikir. Tak, hidup atas kereta kita pasal Al-Quran, dengar ceramah, dengar kuliah dan sebagainya. Balik rumah pun kita dengar. Jadi kalau kita duduk dia baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, kecuali zikir. Orang yang berzikir, orang ini tidak kena laknat. Au aliman, au muta'alliman. Orang yang alim dan orang yang belajar. Ini kumpulan yang terlepas daripada dilaknat. Jadi tuan-tuan kita duduk sini ni, semua ada. Ada orang alim yang mengajar kita, dan kitanya yang tidak alim ni jadi muta'alliman, jadi orang belajar. Boleh ke tak boleh? Jadi orang belajar ni sah dah boleh. Kau tak payah juga. Yang payah ni nak jadi orang alim, nak jadi orang belajar, payah juga. Mana payahnya? Pergi je lah, bukan payah. Memang payah. Dalilnya hari ni, tempat-tempat orang mengajar tak ramai. Kalau tempat expo, apa jadi? Hui, 2 kilometer panjang kereta. Tempat ceramah, tempat kuliah, panggil jamu nasi, tak mari lagi. Nak kata apa? Tempat expo beli makan, tak apa, boleh pergi. Baiklah. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Yang ke-131, kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusabbih. Jadi soalannya, bagaimana cara Nabi kita bertasbih? Nabi kita tasbih lagu mana? Bawa tasbih besar ke mana? Setengah orang ni kalau nak jadi tasbih, kena beli tasbih besar katut tekak tu. Baru jadi wali dia panggil. Baru jadi wali. Tengok ni. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbiha bi yaminihi. Abdullah bin Umar kata apa? Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanannya. Jadi kita naknya
Yang sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tasbih dengan tangan dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang jadi masalah kita ni, ada masalah sikit. Bila tasbih dengan tangan, orang mari bersalat. Sudah maya cakap nak bersalat. Padahal jumpa tiap-tiap hari. Naik masjid tadi buang molek-molek. Sudah bersalat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tangan. Jadi orang ni duduk tasbih. Lari habis tasbih dia. Jadi itu kadang-kadang pasal kena pergi tasbih halu-halu itu pasal nak selesai masalah ni berapa pula dah sana ni. Jadi itu dipanggil gangguan tu ada. Pasal masyarakat kita ni bila lepas maya mesti salat. Kalau tak salat tak jadi. Dia bersalat itu memang sunnah. Salat itu sunnah. Kan Nabi kata iza tasafaha, bila bersalam dua orang saudara muslimin itu maka gugur dosa-dosa dia tu. Tapi kita jadi adab masyarakat kita ni nak salatnya bila lepas maya. Tapi kalau jumpa tengah jalan salat tak salat? Tak salat. Assalamualaikum tak jawab. Assalamualaikum. Klik bila tanya. Tu dia jawab. Salat pun pakai klik bila. Assalamualaikum. Klik bila. Jumpa orang kat kita tahu salat. Assalamualaikum. Cara klik bila. Tak salat. Tapi lepas maya cakap sibuk nak salat. Jadi itu di antara masyarakat kita. Nak kata mana? Tapi Nabi kita dengan apa ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suka berzikir dengan bertasbih dengan tangan kanan dia. Ni subhanallah, subhanallah dia sebut. La ilaha illallah pun sebut dengan ni. Kenapa? Sebab dianya. Wa qad 'allala an-nabiyyu zalika. Nabi kita sebut sebab dianya innahunna mas'ulatun mustantiqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka itu, siapa dia mereka? Tangan-tangan kamu ni yang duk bertasbih siang malam subhanallah alhamdulillah Allah akbar ni akan ditanya dan dia akan bercakap. Tangan kita ni, ya Allah, akulah duk tasbih kamu ni. Subhanallah subhanallah, tangan jadi saksi. Jadi tak payah kita bawa batu lagi, kita bawa kayu. Setengah orang pula nak tasbih bawa hot tu, hot elektrik tu, batu ni, jenis hot besi tu. Keteh. Ni hilang ikhlas. Orang tasbih ni slow-slow, perlahan-perlahan, tak bunyi, tak goyak orang. Tak, ni kalau duk main keteh ni, teh. Subhanallah, teh. Faham? Kan dengar kau orang habis. Jadi orang tahu waktu tu. Jadi kalau nak teh juga, teh rumah kita senyap-senyap. Kalau duk mari masjid duk teh ni nampak sangat tu dia tu. Jadi itu cerita dia. Dia jadi 10,000 ke 100,000 ke selaksa ni sebab apa? Sebab zikir-zikir yang mari, dia yang tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat. Hak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berapa zikir? 100. 1000 ada. Tak ada riwayat 1000. Dia ada 33, yang dia ada tasbih 3 kali. Baca subhanallah 3 kali contohnya. Baca apa ni? Lepas salat subhanallah berapa kali? 3 kali. Itu banyak. Pada tadi zikir pagi tadi 10 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Ataupun subhanallah bihamdi 100 kali. Maknanya zikir hak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup dengan tangan kita ni. Cukup. Tapi kalau kita pergi belajar zikir yang mari, tak mari daripada Nabi, yang mari daripada orang lain, awak kena baca 1 million zikir. Kena beli alat 3 alat besi tu. Tak ada lagi tak? 10,000 tak ada lagi. Jadi kena tak ikat ketih lah kita ni. Itu dia panggil. Bila benda tak mari daripada Nabi, dia akan jadi berat. Cuba tuan-tuan berhati. Hak mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berat kerana paling banyak zikir Nabi kita aja 100 kali. Habis tu pusing pula lah. Sekali subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Jadi cukup dengan tangan kita ni. Itu nak ceritanya keindahan Islam itu. Bila manusia ni memberati diri sendiri, rohbani ibtada'uha. Yang Tuhan cerita pokok Nasara tu kerana dia ni betapa tu yang tidak disyariat oleh Allah Taala. Padri-padri dia duk rekod. Dia jadi berat tu. Maka marilah timbul agama lain daripada agama Islam ini. Agama vegetarian dipanggil. Tak boleh makan benda-benda ni. Kambing tak boleh, lembu tak boleh, ayam tak boleh, hitik. Semua benda tak boleh makan. Dia panggil vegetarian. Vegetarian ni makan sayur ya boleh. Nak kata apa? Ruginya dia atas dunia ni. Akhirat tu kak, kalau tidak beriman Allah Ta'ala kak, jawab dia. Saja. Jadi saja berlaku. Dunia khasirat dunia wal akhirah. Rugi dari dunia. Dari akhirat lagi rugi. Kesian lah. Jadi baik. Yang terakhir dalam bab kita ini yang itulah bab akhir, bab yang ke-132 min anwa'il khairi wal adabil jami'ah. Jadi beberapa adab dan kebaikan. Kita belajar adab malam ini sebelum kita mengakhiri majlis kita ini.
apa dia kata apa? Kata Nabi, "Iza kana junhul laili au amsaitum fakufu sibyanakum." Terjemah hadiahnya selalu, apabila tiba waktu senja atau menjelang malam, dekat nak maghrib dah, pukul 7 petang, dekat nak maghrib, apa jadi? Maka tahanlah anak-anak kamu keluar daripada rumah. Jadi kalau budak-budak duk main tepi-tepi padang, tepi rumah dekat nak maghrib, suruh dia masuk balik rumah, mandi siap-siap untuk siap lagi sembahyang maghrib. Yang pertamanya. Yang keduanya, kerana waktu itu syaitan berkeliaran. Ini ingat ni, Nabi kita ajar semua, waktu dekat nak maghrib ini waktu syaitan duduk berkeliaran. Jadi kita jangan benarkan anak-anak kita bermain pada waktu itu. Bila syaitan berkeliaran, ini pegang dia seorang, habislah kita. Apabila malam telah berlalu sikit, yang tadi dekat nak malam, bila masuk waktu malam dah, maka lepaslah mereka, biarlah dia nak keluar pergi masjid, tak boleh lepas. Serta tutuplah pintu-pintu rumah. Tutup pintu rumah kita bila malam, dan sebutlah nama Allah. Ingat ni, nak tutup pintu rumah, nak tutup tingkap rumah, nak tutup jendela rumah, sebut nama Allah, bismillah, tutup itu, bismillah, tutup itu. Kerana apa? Kerana syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Syaitan tak buka pintu hak tutup, dia tak buka. Tapi kalau pintu tak tutup, dia masuk. Tutuplah bekas air kamu. Pergi tutup tempayan kita, baldi kita, botol air kita, bekas-bekas air semua tutup, tudung belaka. Serta sebutlah nama Allah. Dia nak tutup, ambil tutup baldi, tutup tempayan kita, bekas air kita tu, tutup botol, baca bismillah, bismillah, tutup. Kerana apa? Dan tutuplah bekas makanan kamu, serta sebutlah nama Allah. Semuanya dengan bismillah, tutup dengan bismillah. Kalau pintu tidak ada, kalau penutup tidak ada, botol ni hilang tudung, ataupun bekas kita ni, besin ke, baldi kita ke, tempayan kita ni, tudung tak ada, macam mana nak buat? Letaklah di atasnya sesuatu, letak benda-benda, ambil tokak ke sebatai, letak atas tu, baca bismillah, bismillah. Jadi syaitan tak mari, sebab sudah baca bismillah. Kalau tidak, syaitan masuk tidur dalam tu, kecil. Dan dalam riwayat lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, pada waktu malam ni penyakit turun. Penyakit dia akan turun pada waktu malam. Jadi bila bekas kita terbuka, terdedah, mana penyakit, wabak-wabak, virus-virus ni akan masuk dalam tu, bila kita makan, menyebabkan penyakit tu mari kita. Jadi anak teringat, waktu kita ceramah isu ni kepada pesakit, penyakit berjangkit, isu kuman ni. Bila kita cerita tentang penyakit ni turun waktu malam, satu malam, Nabi kata satu malam, akan turun wabak penyakit yang kita tak tahu malam bila. Oleh itu kena tutup makanan, bekas makanan kita pada waktu malam. Jadi ahli-ahli perubatan, bahagian ni dipanggil apa ni, bahagian kesihatan, kawalan penyakit, dia kata memang betul. Sebabnya penyakit ni, demam kepialu ke, denggi ke, apa H1N1, penyakit babi semua kali, kita tak tahu bila dia turun, malam mana dia mari penyakit, maka kita kena tutup. Ini menunjukkan bahawa kepada kita bahawa Islam itu telah mengajar kepada kita al-wiqayah, penjagaan diri. Dari sudut kesihatan sudah jaga, dari sudut keselamatan jaga, dari sudut keselamatannya Nabi kata apa? Dan padamlah lampu apabila kamu tidur, waqfi'u masabihakum, padalah lampu. Jadi lampu zaman dulu, lampu pelita. Lampu pelita ke, lampu lilin ke, lampu apa ke, kalau lampu ni nyala, kita tidur, bila lilin tu terbalik, apa akan jadi? Terbakar. Tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita ni cukup cantik, diakhiri dengan beberapa adab yang patut kita belajar, yang semuanya menunjukkan kepada adab-adab yang telah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, Nabi kata hadzal hadis fihi jumalun min anwa'il khairi wal adabil jami'ah li masalihil akhirati wad dunya. Hadis ini, hadis adab yang kita baca ni mengandungi beberapa bahagian daripada beberapa jenis kebaikan dan adab-adab yang merangkumi masalah dunia dan masalah akhirat. Jadi Nabi kita suruh selamatkan diri daripada syaitan. Semua ni sebab ada syaitan masuk dalam air kita, tak ada tubik dah. Kalau syaitan tangkap budak-budak, habis sakit tadi. Jadi semua sekali itu
Apabila terjadi sebab, maka jadilah musabab dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya bab al-adabil jami'ah ini, maka tamatlah kita. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kata Abu Anas, alhamdulillah, pada malam Khamis 16 hari bulan Syaban tahun 1431 bersamaan dengan 28 hari bulan Julai tahun 2010. 28 hari bulan Julai 2010, maka tamatlah perbincangan kita, syarah kita kepada kitab Perisai Muslim yang kita baca ni selama 41 siri. Kitab ini daripada awal mukaddimah dulu sampai malam ni sudah sampai 41 siri. Jadi alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang disampaikan di sini ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak ria, kerana nak tunjuk pandai, nak tunjuk apa, tidak, tetapi semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampai ini akan masuk ke dalam hati para pendengar, pelajar-pelajar kita, sama ada yang tua yang muda, dan juga semua para pendengar yang berada di mana-mana di atas dunia ini, insya-Allah taala. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, yang diberi keberkatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doa juga semoga Allah taala sentiasa mencurahkan rahmat dan keampunannya ke atas guru kita, Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, sebagai pengasas pondok kita ini, dan juga kepada semua ahli-ahli pondok kita yang telah meninggal dunia, dan memberi keselamatan dan istiqamah kepada orang yang masih hidup supaya dapat meneruskan tugas dakwah ini insya-Allah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.